Relax bro. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terus bersama kami di Relax Bro Podcast. Jangan lupa follow kami di semua platform social media kami, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk kelestarian podcast Kelestarian. Relax Bro. Ini keyword kita kelestarian. Kita sustainability sekarang. Dunia ESG ESG. ESG. Yes. Okey. So jadi satu perkara yang saya kira mungkin bakal akan jadi panas. Tapi terpanaskan dulu. Tapi yang paling panas Kita panaskan dulu. kita panaskan dulu. Kita mendapat khabar bahawasanya akan ada rasionalisasi subsidi. Okay, dalam tempoh terdekat yang berkait rapat dengan kenaikan harga minyak. Okay, which is ni serius. Cuma saya ni gila. Kita orang awam. Saya orang awam. Ini yang topik ni kita jadi orang awam. Ini orang awam. Saya bukan pakar ekonomi, tak pandai. Bukan pakar subsidi. Cuma satu benda yang kita nak tanya. Antara alasan yang kita dengar dah mula diwacanakan untuk demi kenaikan Lama tak dengar perkataan diwacanakan ni. Kita buat podcast ni tau. demi rasionalisasi subsidi dan juga demi kenaikan harga minyak ni, antara perkara yang dibangkitkan adalah harga minyak dunia naik. Okey. Tak tahulah, saya sebagai orang biasa, kalau harga minyak dunia naik, sepatutnya negara kita boleh untung. Dan negara kita sebenarnya, untuk makluman penonton, minyak-minyak dalam negara kita kebanyakannya di ekspor. Sepatutnya kita boleh untung yang lagi besar. Jadi bila kita boleh untung yang lagi besar, kenapa kita nak rationalize subsidi? Boleh rationalize subsidi, boleh, bukan saya kata saya tak setuju langsung. Tetapi kenapa dia memberi impak kepada kenaikan harga minyak yang dibeli oleh rakyat kat bawah ni? Okay, sedangkan Petronas dah kau untung di peringkat antarabangsa, di peringkat penjualan, dah ada untung. Tapi kenapa tak boleh bantu rakyat dengan hasil keuntungan yang Petronas perolehi? Kenapa kita nak kena naikkan harga minyak? Okay, itu soalan saya lah. Saya rasa saya berharap Menteri Ekonomi bukan boleh respon perkara ni. Bukan kerana saya. Okay, saya rasa ramai lagi akan bertanya benda yang sama. Sebab apa? Sebab dulu saya pernah ingat lagi. Bila ketika itu ahli politik juga, okay, bercakap soal yang sama. Bila mengkritik kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu, kenapa harga minyak naik? Harga minyak naik ni kerana tak pandai menguruskan kerajaan, tak pandai menguruskan Petronas. Siapa cakap Kita ni negara pengeluar. Siapa cakap tu? Saya ingat saya Wabi Menteri Ekonomi. Saya ingat saya lah Wabi Menteri Ekonomi lah. Tak pandai harga minyak kita apa dia kata? Harga minyak dunia turun. Kenapa kita naikkan harga minyak? Masa tu lebih kurang macam tu lah, ataupun terbalik macam tu. Tapi itu kenyataan dia. Saya sebagai orang awam, saya melihat bahawasanya boleh tak Menteri Ekonomi jelaskan isu ini kepada rakyat supaya faham dan tak ada kontradiksi dengan kenyataan Wabi Menteri Ekonomi dulu sebelum jadi Menteri Ekonomi. Okay, supaya clear apa realiti sebenarnya yang berlaku. Mungkin akan ada faedah-faedah lain yang rakyat perolehi. Itu yang saya harapkan. Kalau katakanlah harga minyak naik, walaupun kita tak setuju, tapi kalau keuntungan itu Kementerian Ekonomi bincangkan untuk disalurkan balik, contohnya kepada B40 ke apa ke, saya syukur alhamdulillah lah. Ada benda lain, ada benda yang orang dapat manfaat. Tapi still kita fikirkan, harga minyak dunia naik, kita untung. Bila kita untung, kenapa kita nak tekan kepada rakyat? So, apa pandangan lagi? Saya berkenaan subsidi ni, pertama sekali kita tahu memang ada inisiatif kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi. Saya rasa kita dah mula hari tu dengan elektrik. Kita dah kena air. Februari ni kita nak kena air. Air pun naik. Air pun naik juga. Walaupun dia tak banyak lah. Saya yang tu saya sedikit berbeza pendapat dengan ramai kawan-kawan. Bagi saya memang kena naik lah. Tapi ni adalah sebab-sebabnya pasal infrastruktur, kadar air kita dalam Asia pun terendah, dan dah lama tak naik. Jadi naik pun
Saya rasa tak banyak. Cumanya mungkin kegagalan kerajaan menguruskan komunikasi naik kenapa ni semua kena, ini kegagalan biasalah kan, kegagalan biasa walaupun kita ada menteri komunikasi. Isunya yang terbaru sekali macam Dok sebut tadi, kita ni ramai kawan-kawan Dok dalam kerajaan. Tapi saya dapat maklumat Dok kan, memang tu yang saya bincang Dok tadi, harga minyak nak naik ke? Sebab dia bukan sekadar kita dengar, tapi benda ni datang daripada trusted source yang memang tengok ada inisiatif yang sedang dibuat oleh Kementerian Ekonomi untuk membawa cadangan ke jemaah menteri bagi merasionalisasikan subsidi minyak. Kita tak tahu minyak apa, 95 ke 97 ke diesel ke, kita tak tahu. Detail kita tak tahu. Cuma kita dengar memang nak naik lah. Macam Dok kata tadi, yelah you nak naikkan harga minyak. Kita cerita sikit politik lah Dok. Seingat saya lah Dok, parti PKR yang dianggotai oleh YB Menteri Ekonomi adalah satu-satunya parti yang saya yakin mampu menurunkan harga minyak. Saya rasa saya tak salah buat kenyataan ni. Sebab dalam banyak ceramah-ceramah politik, inilah satu-satunya parti yang kata kami boleh turunkan harga minyak. Daripada BMX kan, menguruskan Petronas lebih baik daripada kerajaan-kerajaan lain. Tapi kenapa bila dah duduk dalam kerajaan, saya tahu apa alasan dia, kita baru tahu hutang negara banyak. Nah, tapi you kata you have the formula to make sure that kami sebagai rakyat Malaysia boleh enjoy minyak yang murah. Sebab isu dia, bila you remove subsidi minyak ni dan you kata you nak bagi bantuan kepada bersasar kepada rakyat, isu dia you bagi bantuan bersasar pada rakyat ni sebab you remove subsidi minyak ataupun you bagi bantuan bersasar mengambil kira kesan kenaikan harga minyak. Sebab bila you remove harga minyak, you remove subsidi minyak ataupun you rationalize subsidi minyak, dia bukan sekadar you remove benda tu and then you bagi bantuan macam tu. Sebab apa? Oh, kita remove subsidi, kita bagi bantuan kat minyak ke benda jadah ni. Bukan. Isunya you remove elemen penting dalam the whole supply chain of businesses. Harga makan akan naik, harga barang akan naik, harga logistik akan naik. Yang akan terkena ni pengguna. Jadi akhirnya mungkin yang you bagi tu tak cukup pun untuk cover kesan daripada removal atau rationalization of subsidi minyak. Yang ini yang saya risau. Saya ingat dulu Dok, tak silap saya masa Barisan Nasional memerintah, kita tak pernah cerita pun nak tukar, nak remove subsidi sepenuhnya ke ataupun nak bagi sekadar bantuan bersasar ke. Sebab kita yakin cara lain adalah untuk menambahkan pendapatan negara ialah dengan memperkenalkan GST. Kenapa yang tak nak perkenalkan GST mati-mati sangat ni? Kalau betul kita punya pendapatan negara ni kurang, tak cukup, perkenalkanlah GST. Ni tak, you perkenalkan banyak gila tax yang pelbagai. Yang the latest one is LVG, low value good tax. Tapi you tak nak juga perkenalkan GST. Itu dah kira income negara. Dan saya setuju kan Dok, saya ni orang ni kami bercakap sebagai orang netizen ni, TikTokers ni. Ini pemikiran rakyat yang kat luar yang akan cakap, apa kejadahannya, harga minyak naik, Petronas jual minyak, kita ada untung, you nak remove subsidi. Jangan pandang kami, kita ni bercakap seperti orang biasa. Ini kena ada penerangan. Sebab tu saya kata kena ada penerangan. Dan kalau sekiranya ada apa-apa penambahan ataupun daripada subsidi yang di-remove, yang ditarik itu, ada kebaikan balik kepada rakyat, digantikan dengan benda yang lain. Dari aspek apa? Dari aspek apa? Kan? Kita tengoklah yang tu Kementerian Ekonomi kena tunjukkan lah. Tapi Dok, saya still tak setuju dengan subsidi bersasar ni. Minta maaf banyak lah. Saya rasa macam hak saya sebagai rakyat Malaysia ni kan, berhak mendapat subsidi. Saya bayar teks. Ini negara saya, ini tanah air saya, minyak tu pun saya punya. Dia macam tu. Semalam saya borak dengan kawan, minyak tu pun kita punya. Tapi kalau ikut logik, betul lah. Sebab apa? Ini negara kita, ini tanah air kita. Harta yang ada dalam negara ni semua harta kita. Kerajaan ini dipertanggungjawabkan menguruskan harta-harta negara untuk bagi pihak on behalf kita yang memilih sebagai kerajaan. Itu tanggungjawab yang mengurus.
Sekarang ni nampak kerajaan remove subsidi. Apa yang you bagi ni? Kita dapat apa? Janganlah cakap kita kena bertanggungjawab untuk menguruskan hutang negara. Kita nak tanya, GST ni bila nak buat? Senang kan? GST ni bila nak buat? Kita supporter GST. Kita support kau support GST. Supporter GST. Jadi I mean kita cakap Kita support benda yang baik. Kita support benda yang InsyaAllah baik. apa yang buat baik. Kalau betul lah, kita pun tak adalah sehebat YB Menteri Ekonomi. Mungkin dia hebat, pandai, lain daripada yang lain. Mungkin dia ada formula dia. Cadangan kami terangkan kepada rakyat. Terangkan. Jangan nanti akhirnya Bagi penerangan yang jelas. supaya dia tak ada apa timbul saja polisi kerajaan ni, dia benda ada yang implikasi bermasalah. politik. Dia akan ada implikasi politik. Dengan langkah Dubai-nya, dengan itunya, dengan ininya, nanti tak silap yang tak sempat buat removal subsidi, terbalik. Jangan. Kita sayang kerajaan yang ada, kita suka bila ada kestabilan politik. Saya tak cakap pun apa YB Menteri buat ni salah, tak. Tapi kami masih kurang jelas. Jadi jelaskan kepada rakyat supaya rakyat faham. Jangan jadikan ia satu asbab ada orang ambil kesempatan politik. Ini benda yang bahayalah. Kita tak nak ia berlaku, minta jauh lah, Dok. Okay. Jadi saya rasa itu je, Dok, kita punya topik yang ini. Saya tak tahu reaksi penonton macam mana. Ada 3 topik yang boleh tahan Panas. isunya. Tapi seperti biasa, tolong kami untuk menjaga kelestarian podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami, share, like dan juga komen di semua social media platform kami, di TikTok, Facebook, YouTube, Spotify dan juga Instagram. Dengan harapan kami akan terus mempunyai semangat penuh dengan motivasi untuk meneruskan podcast Relax Bro yang sudah sampai ke episod ke-18. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.